Okey Mio. Mio di mana Mio? Saya berada di pejabat saya UT. Hari ni hari bekerja biasa. Saya minta kebenaran buat sesi ni lah. Sibuk Mio sekarang ni? Hari ni 12.2. Boleh lah sebab ada kita proses kemasukan pelajar ke UTP kan, jadi dia ada sibuk sikit lah dengan gerakan projek ni. Jadi dua-dua tu nak bergerak, ada makan komitmen sikit lah, tapi kita tak tinggalkan Parlimen Meja risau. Oh, terima kasih Mio. Okey, Khairul Azhar, di mana tu? Assalamualaikum, ada di pejabat sebab saya sekarang intern di pejabat YB Amran, Adun Paluh. Kat sini 2 bulan kat sini, dan sambil intern saya juga busy sikit dengan perniagaan sedikit sebab baru saya buka kilang proses telur di Pengusaha sendiri. Oh, okey. Bersama dengan Kushaza. Kushaza tengah drive tu? Tak, bukan tengah drive. Duduk sebelah. Okey, ke mana tu? Dekat Langkawi. Oh, tengah bercuti ke? Ada projek dekat Langkawi. Okey. Teruskan. Muhammad Syafiq. Dari mana Syafiq? Syafiq ada mana? Buka speaker, buka mic. Mike Syafiq, Mike. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sekarang ada dekat tempat kerja. Masih dekat tempat kerja sekarang. Okay, terima kasih kerana kawan-kawan sudi meluangkan masa bersama. Okay. Ada lagi tak kawan-kawan yang akan masuk? Yang ada info lambat lewat masuk ke macam mana? Dengar khabar? Tak dengar khabar Ni Ketua Jawatankuasa Khairul Azhar kan? Ya, saya. Ada info kawan-kawan yang lain? Saya sudah maklum semalam masuk Dahkol, Ikram, Dahkol, Daniel. Mereka dimaklumkan akan masuk. Tapi tak pasti kenapa masih lagi belum masuk. Penonton. Pintu ni je lah. Okey. Koyum Sazuki pun tak ada ni. Brandon pun tak ada ni. Kalau boleh panggil dulu kawan-kawan. Boleh kan? Isi kita ni. Boleh? Okey, sekejap saya tengah siapkan suasana. Okey Mio, boleh Mio. Kita mula lewat sikit pun tak apa. Yang penting kita habis memang sebelum pukul 2 insya-Allah. No problem, tak ada masalah. Saya okey. Okey, terima kasih. Hari ni saya lapang sikit. Boy, Mio, macam mana persiapan untuk pemilihan bersatu? Alhamdulillah okey lah. Tak adalah. Perjalanan panjang lagi, jangan risau. Cik dah nampak kurus daripada dulu. Bukan sebab ini Bahana sakit nak dekat setahun. bukan. Ini efek daripada video ni sebenarnya. Kalau jumpa depan-depan saya besar berapa. Ya kan? Okey. Saya rasa kita boleh teruskan dengan siapa yang ada saja.
Boleh? Boleh Mio, boleh Syafiq? Boleh, tak ada Boleh, masalah. boleh. Okey, kita Tak mulakan ganggu dengan satu-satunya bunga yang ada lah. Kita bungakan dengan, alamak, Kusyaza macam agak busy je. Agak sibuk Kusyaza? Boleh mula dengan yang lain tak? Saya nak cari part untuk duduk jap. Okey, Sebab boleh. tadi tak clear. Kita mulakan dengan Syafiq lah. Syafiq muka agak serius daripada tadi lah. Dia tak senyum. Saya pun risau juga tu. Saya memang macam ni. Ada dekat office kan serius sikit. Oh. Okey, boleh Syafiq. Kita boleh teruskan Boleh. dengan diskusi parlimen kita bertopikkan teknologi inovasi post-COVID. Walaupun kita dah lepas dan sekarang kita ada ura-ura mungkin akan PKP balik. Dan Okey. ada ura yang cakap kita dah ada SOP, kita takkan ada PKP. Jadi berdasarkan jawatan yang kita ada ni, apa pandangan ni Syafiq? Ya. Sekejap je lah. Okey, boleh. Macam mana progres Khairul Azhar? Alhamdulillah baik di sini, walaupun sibuk dengan pergerakan YB, tapi harap boleh lagi bahagikan masa lah untuk komitmen sebagai parlimen belia. Oh, kita mulakan dengan Syafiq boleh Okey, boleh Syafiq. Boleh. Apa soalan dia? Saya tak ada. Pandangan dan pendapat awak untuk kita punya teknologi dan inovasi semasa post-COVID yang awak boleh nampak, yang awak boleh huraikan, yang awak rasa boleh bagi pendapat. Sebab teknologi semasa kita sedang berada dalam keadaan COVID sekarang, betul. Macam mana kita nak adapt dengan perkembangan belia hari ni lah, betul. Betul kan? Okey, kalau inovasi tu, teknologi tu, pada pandangan saya lah, kita nak kena bagi kukuhkan balik lah dalam ekonomi digital. Bukan dalam ekonomi, maksudnya adakah kita menjual dari segi produk teknologi ataupun kita nak jual produk yang daripada teknologi yang kita ada? Okey, macam ni. Sekarang ni kita ni duduk dalam satu fasa di mana fasa yang orang tengah kekurangan dari segi pendapatan. Kan? Betul? Betul. Kan? Okey, so kita nak bila dah berkurang daripada segi pendapatan, urus niaga seperti sistem yang lama, contohnya sistem berjumpa depan-depan ataupun face to face, kan, aktiviti jumpa depan-depan, contohnya aktiviti keramaian sebagainya dah berkurang. So dekat situ kita dah kurang daripada segi income ataupun generate income untuk company-company besar. Bila mereka ni kurang, banyak belia-belia yang bekerja dengan diorang secara freelance, secara sukarela freelance lah khususnya, akan turut terjejas lah. So saya nak pihak kerajaan kena bagi satu outcome untuk kita selesaikan benda ni dengan satu teknologi, perkukuhkan kembali macam mana kita nak bagi company-company besar ni yang selalu buat event depan, buat ni lah event-event yang ramai seperti pertandingan dan sebagainya, untuk diorang ni dapat juga buat pertandingan. Contoh, dapat menggaji pekerja-pekerja yang sedia ada, kan, supaya belia-belia hari ni mereka ni tak hilang pekerjaan. Mereka dapat generate income seperti dulu. Dan itulah pihak kerajaan kena fikir satu benda, apa teknologi yang sesuai nak dibawa masuk untuk kita perkukuhkan kembali teknologi lah. Kalau kita tengok negara-negara barat khususnya, mereka dah jauh lebih ekonomi. Contohnya macam Alibaba, Amazon semua ni, mereka ni dah berjaya tarik 2 trilion ringgit daripada pendapatan diorang. So kita nak Malaysia jadi macam tu juga.
Itu pendapat saya lah berkenaan dengan teknologi, khususnya e-dagang lah. Kita kena kukuhkan balik. Mungkin orang dah tak payah keluar sebab sekarang ni orang memang dah tak jarang lah keluar sebab lepas kena saman, lepas face mask semua kan. Macam mana kita nak bagi kesedaran orang ramai untuk beli barang secara online, dan kita nak bagi belia-belia hari ni terlibat dalam aktiviti penjualan secara atas talian lah. Kalau kita tengok sekarang belia-belia sekarang ni, mereka ni banyak bekerja sebagai penghantar makanan, sebagai Grab, semualah. Bukan benda tu tak bagus, tapi kita kena pandang lebih kepada depan. Sebab benda tu bagus, tapi dia mungkin dalam jangka masa yang pendek saja, ekonomi gigs ni. Tapi mereka mungkin pendapatan mereka mungkin banyak, tapi mereka tak ada macam pendapatan itu terhad setakat itu saja. Mereka dah tak boleh pergi push lebih jauh. Itulah apa yang saya katakan, untuk kita bawa masuk balik teknologi yang hebat-hebat lah daripada negara-negara luar. Okay, Syafiq. Kita boleh mungkin tentang inovasi ni kita boleh hantarkan cadangan ni kepada MOSTI, Kementerian Teknologi, Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi kan. Tapi ada tak apa-apa teknologi yang awak rasa awak dapat daripada negara luar yang awak rasa yang patut kita praktikkan di negara kita? Okay, boleh. Okay, teknologi daripada negara luar. Saya pernah cakap teknologi ni, contohnya dalam isu alam sekitar. Kita nak, kalau kita tengok sekarang ni, saya teringat satu teknologi lah yang panggil cash deposit machine. Cash deposit machine ni satu teknologi yang Jerman dengan negara China kita dah amalkan lama dah. Yang ni kita masukkan duit dalam, kita masukkan sampah ataupun barang-barang yang tak terpakai ni dalam mesin cash deposit machine tu, dan dia mampu generate 15 sen hingga 25 sen untuk satu barang, contoh botol dan sebagainya. Kalau Cik Ada boleh tengok, kalau dekat Jerman mereka dah buat. Kalau Cik Ada tengok waktu dekat Parlimen Belia saya bersidang itu, saya ada mention benda tu kan. Lepas tu saya ada mention benda tu, dan saya tengok benda tu tak ada lagi sekarang. Masih kurang dekat tempat-tempat public transport dan sebagainya pun kurang. And sebenarnya benda tu dia sebenarnya memang dia tak boleh datangkan satu keseluruhan income yang besar, tapi sekurang-kurangnya why not dia boleh sebenarnya pendapatan, at least pendapatan part time 500-600 mungkin boleh dapat. And sebab dekat Jerman mereka dah amalkan, so kenapa kita Malaysia masih tak nak benda tu? Even kalau kita kata mahal sekalipun, kita at least kalau benda tu mahal sekalipun, kita kena keluarkanlah satu benda yang dia ikut kemampuan kita, and mesin tu ikut kemampuan pendapatan negara kita. Kita tak minta lah secanggih negara Jerman mesin tu, tapi mesin cash deposit mesin tu mungkin dapat membantu belia-belia hari ni tingkatkan pendapatan mereka lah. Lepas tu kalau dekat Jerman juga mereka pun dah buat, kalau dekat Thailand sendiri, Thailand dah buat satu sistem. Contoh syarikat-syarikat macam syarikat besar, Red Bull, syarikat Pepsi. Apabila kita minum minuman tu, kita jual kepada syarikat-syarikat Red Bull dan Pepsi ni, mereka akan bagi duit kat kita, tin tu. Tapi dekat Malaysia tak. Sebab tu kita still ambil barang-barang, kita buang macam tu saja. Sebab kita tak tahu benda tu sebenarnya ada nilai. Sebab tu kerajaan kena letakkan nilai itu, war-warkan, ada cash deposit machine, ada company-company besar ni pun boleh bagi generate income kepada belia. Sebab saya tengok hari ni isu utamanya lah isu ekonomi lah, isu pendapatan belia hari ni. Itulah teknologi yang saya rasa sesuai dia bawa masuk lah. Even dia tak mampu bagi keseluruhan banyak income sekalipun, tapi kalau 500-600 untuk survival kehidupan sekarang ni, kita tak tahu berapa income dia. Kalau selagi banyak sampah yang dia nampak, yang dia tengok ataupun dia ambil untuk letak dalam mesin tu, so lagi banyak lah dia dapat. So kerajaan pun tak payah fikir dan boleh jimatkan kos daripada segi pelupusan sampah, tempat penempatan sampah dan sebagainya. Cuma sekarang kesedaran kita tentang teknologi tu tak macam MOSTI kan. Mungkin Khairi Jamaluddin boleh, YB Khairi Jamaluddin boleh lah saya cadangkan kepada pihak KBS untuk Khairi Jamaluddin, YB Khairi ni untuk tengok khususkan, bukan untuk IT saja, daripada kesedaran alam sekitar pun kita kena tengok juga lah benda tu. Itu je lah apa yang saya rasa. Dia nampak simple lah benda ni, tapi sebenarnya dia saya tak langsung boleh lah bagi kewangan tu kepada belia.
Itu Cik Zah. Okey, Syafiq, saya tertarik dengan pandangan awak tentang mesin yang kita buang sampah kita dapat duit. Okey, Betul. untuk saya rasa semua tahu kot kita e-penjana ada bagi RM50 pada bus, e-wallet dan sebagainya. Jadi saya rasa dengan adanya program macam ni, ini salah satu dapat membantu belia dan anak muda lah. Dan dalam masa yang sama, mungkin kita boleh praktikkan kita tak dapat cash semasa kita masukkan sampah ke dalam mesin tersebut. Mungkin kita akan dapat masukkan ke dalam e-wallet kita. Sebab Betul. harga 15 sen untuk keluar shilling, saya rasa orang tak nampak benda tu. Betul. Betul Cik Zah. Itu Baloi betul. penambahbaikan lah tu. Bagus tu. Saya baru terfikir. Bagus, terima kasih Cik Zah. Dan dalam masa yang macam awak cakap tentang mesin buang sampah dapat ni, saya ada tengok dekat dalam satu video, tengok tentang video macam mana ada satu mesin yang membersihkan sungai yang penuh dengan sampah. Jadi saya rasa kita di Malaysia pun sangat memerlukan lah mesin-mesin seperti itu kan. Teknologi-teknologi seperti itu yang kita kena. Dalam masa sama macam yang Syafiq cakap, dalam kita memberi wang, mungkin kerajaan perlu mengeluarkan dana untuk suntikan dana untuk memberikan wang bagi mereka yang membuang sampah. Tapi dalam masa yang sama, sampah-sampah di sekitar mesin tersebut akan tak ada lah, akan berkurangan. Dan dalam masa sama kita boleh mengurangkan kadar pencemaran kat sekitar tempat tersebut, betul? Betul. Itu matlamat saya lah. Itu samping kita tingkatkan ekonomi semua. Terbaik Syafiq. So Mio dan Khairul Azhar, ada apa-apa pandangan terhadap apa yang disampaikan pendapat daripada Syafiq? Okey, boleh teruskan. Okey. Macam mana Azhar? Untuk isu mengenai teknologi dalam alam sekitar ini, saya sebenarnya sudah lama diperjuangkan, bukan sahaja untuk ekonomi tetapi lebih kepada kesedaran masyarakat secara keseluruhannya dan dari segi praktikaliti. Sebab itulah kenapa kayu ukur Thailand dan juga negara Singapura lebih dari segi penjagaan alam sekitar dan juga menggunakan teknologi dan inovasi ini lebih lagi praktikal, sebabnya dari segi penguatkuasaan undang-undang dan di samping timbulnya kesedaran melalui serve impact lah. Contohnya apa yang dikatakan oleh Syafiq tadi, macam contoh di Thailand, mana-mana industri yang terlibat dalam alam sekitar ini, dia beri balik pulangan sebagai bentuk wang, itu menyebabkan masyarakat tertarik. Untuk itu saya cadangkan kepada pihak MOSTI maupun Parlimen Belia untuk kita salurkan idea ini kepada pihak MOSTI dan pihak berwajib untuk lebih dipraktikalkan secepat mungkin. Sebabnya di samping membuat ekonomi, dia juga membantu dari segi kos mengurangkan pengurusan alam sekitar. Sebab untuk kita menguruskan sampah sarak ini, setiap tahun kerajaan hampir kerugian 2.2 juta setiap tahun. Bayangkan dengan jimatnya melalui kesedaran ini, kerajaan boleh jimat sehingga 2 juta untuk menguruskan kos pekerjaan. Itu sahaja. Okey, terima kasih Azhar. Jadi seterusnya kita boleh teruskan dengan Kushaza. Kushaza ada di talian? Ada. Okey, saya nampak awak agak busy. Mungkin kita boleh mulakan dengan awak dulu lah. Sebelum nanti tiba-tiba awak hilang pula kan. Okey, boleh? InsyaAllah tak hilang, ada sampai habis. Boleh. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, boleh teruskan Kushaza. Dengan topik inovasi. Topik apa tadi? Tadi saya tak dapat dengar sebab tadi tengah berjalan. Kita sebenarnya membincangkan mengikut jawatan kuasa. Jawatan kuasa awak adalah jawatan kuasa teknologi dan inovasi, betul? Betul. Kita nak menceritakan tentang post-COVID. Apa pandangan dan pendapat? Apa penambahbaikan atau cadangan yang Kushaza nak bagi? Yang kita boleh kongsikan bersama lah. Yang mungkin kami boleh bawa suara-suara ni, kita bawa ke kementerian-kementerian lagi, tanyakan. Dan andai kata kita dah ada
apa yang dijalankan tu kita akan beritahu. Jadi andai kata cadangan tu masih lagi tiada dalam kementerian-kementerian tersebut, kita akan mencadangkan supaya mungkin mereka boleh pertimbangkan untuk bawa cadangan daripada anda semua lah. Okay, faham. Macam sekarang kan bawah tajuk bawah Jabatan Teknologi dan Inovasi kan. Pendapat saya teknologi dan inovasi ni kan untuk macam kan sekarang musim COVID, kita kena sentiasa sanitize diri kita, kita kena make sure tangan kita bersih apa semua. Saya ada tengok dekat luar negara, diorang macam sediakan tempat kan, kalau macam dekat Malaysia kita kena tekan hand sanitizer tu untuk keluarkan buih-buih tu semua, tapi dekat luar negara dia orang tak perlukan kita macam macam tangan kita untuk kita tekan benda tu, sebab bila orang yang ada bergejala ataupun tak bergejala, bila disentuh benda tu, kita tak tahu dia ada COVID tapi dia sentuh benda tu, kononnya untuk dia sanitize juga sebab dia tak tahu dia ada COVID. Kita pula sentuh lepas tu pun akan macam membahayakan kita, memudaratkan kita. So saya macam nak mencadangkan untuk buat satu teknologi yang mana ada teknologi ni yang mana macam bila kita pijak ataupun kita berdiri depan dia, dia dapat sensor kata kita ada, lepas tu dia keluarkan benda tu. So kita tak payah nak sentuh atau tekan atau apa. Lepas tu based on teknologi juga, saya rasa sekarang ni banyak penyebaran berita palsu kan, sebab dia macam nak menakut-nakutkan rakyat Malaysia, macam like berita palsu. Teknologi pun agak macam teknologi untuk rakyat Malaysia ada yang baik, ada yang tak baik. Macam untuk yang buat berita palsu ni, dia orang macam-macam makcik dekat kampung apa tu kan, dia orang macam mudah percaya dengan apa orang cakap, dengan berita sekarang yang macam berita palsu, yang macam contoh sekarang tengah viral kluster Siva Gangga yang dekat India, yang daripada tak apa, jagi tu yang kluster Siva Gangga tu, benda tu memanglah kementerian cakap dia buang palsu, tapi saya sebagai wakil dari buang palsu, saya nak menidakkan berita-berita yang tular kata kubang palsu ni semua kena COVID. Buktinya sekarang saya masih sihat dan mampu ke sana sendiri, alhamdulillah. So dia macam berita palsu ni bagi orang cakap, bagi negatif vibe, negatif ni lah dekat orang. Macam saya bila orang tanya saya berasal daripada mana, saya cakap kubang palsu, terus orang tu macam jauh-jauhkan diri pada saya. Macam kononnya macam saya ni orang cakap datang dari tempat COVID tinggi sekarang. Lepas tu dia macam kubang palsu luas dan tak semua kawasan kubang palsu kena, just ada certain tempat lah yang kena. Certain tempat dia kena, macam Petaling, macam daerah Petaling dekat KL. Petaling dengan kubang palsu lagi besar daripada Petaling, tapi orang takut dengan kubang palsu lagi. Padahal Petaling lah hari tu yang kawasan merah, tapi sebabkan berita palsu yang tersebar kata kubang palsu semua dah kena COVID zon merah, jadi macam efek lah juga macam dekat orang-orang yang dekat Guang Pasir ni. Macam teknologi, ramai yang menyalahgunakan teknologi lah. Saya harap macam tapisan teknologi ni macam diperketatkan, macam bila penyebaran berita palsu terus sekat. Sebab saya tengok dekat surat khabar pun baru-baru ni dia ada menyatakan dia just copy benda yang mesej berantai yang panjang yang cakap kata kubang palsu, kawasan kubang palsu, dia listkan semua lokasi kubang palsu tu ada kes COVID. Sedangkan dekat kubang palsu tu cuma ada 2-3 tempat je yang ada COVID. Bila surat khabar buat macam tu, saya tengok teknologi sekarang dekat Malaysia ni dia macam sedihlah juga, sebab surat khabar pun tanpa kaji selidik terus ambil bulat-bulat yang mesej berantai panjang-panjang tu. Saya harap kerajaan atau pihak-pihak yang bertanggungjawab ni macam kaji semula
penyebaran berita palsu dekat media masa ataupun teknologi kita yang ada sekarang dengan orang cakap orang cakap apa lah, tak apalah, abaikanlah yang tu. Dengan lebih Ah, bila maksudnya sebelum kita nak keluarkan nak sikit. berita-berita, nak menyampaikan informasi tu, maksudnya kita dah buat kajian. Ya betul. Sebenarnya Lepas tu kan sekarang musim COVID, remaja-remaja dia orang tak ada benda nak buat dekat rumah kan. Dia orang tak tahu nak buat apa. Sebabkan teknologi yang sedia ada sekarang yang terlalu canggih menyebabkan diorang tengok video porno, diorang main game, main benda-benda yang orang cakap yang teknologi sekarang sediakan. So saya rasa teknologi sekarang kalau macam kita ke depan tu bagus, tapi kita kena ada tapisan-tapisan tertentu macam like budak sekolah sebab dia dah cuti lama, dia tak tahu nak buat apa, dia orang mungkin akan terjebak dengan video pornografi yang dia orang boleh tengok lah kat mana. So saya harap kerajaan orang cakap perketatkanlah kita punya orang cakap kita punya jangan terlalu longgar macam budak-budak boleh tengok video pornografi apa semua, macam tak elok lah untuk diorang. Gitu je. Okey Fishazah. Sebenarnya saya terima dengan apa yang awak cakap tentang kubang pasu. Sebab saya dekat dalam office saya pun ada kawan daripada kubang pasu. Pada awalnya semua bunyi je kat dalam grup. Geng ni tak boleh balik ni, tak boleh balik ni. Tapi sebenarnya kita tahu maklumat yang sebenar, betul. Jadi dia dah menerangkan sebenarnya memang kita tahu benda tu tak betul. Cuma agak macam awak cakap agak terkilan bila surat khabar pun mengeluarkan statement yang salah. Betul. Jadi melalui media-media masa ni kita macam kita WhatsApp dan sebagainya yang kita dapat maklumat, makcik-makcik dapat maklumat melalui Facebook dan sebagainya. Mereka, bagi pendapat saya, mereka bagus tahu tentang teknologi. Tahu macam mana nak guna Facebook, tahu macam mana nak guna WhatsApp. Mudahkan kita yang anak-anak ni bekerja jauh untuk berhubung dengan ibu bapa. Tapi nak cakap tentang penyalahgunaan ni, dia berbalik pada diri kita. Jadi balik pada kita di mana makcik-makcik ni takkan tengok benda-benda yang bukan-bukan. Tapi makcik-makcik ni lagi mudah percaya melalui TV, melalui surat khabar, melalui Facebook dan WhatsApp. Baca pun dah percaya. Macam saya di kampung pun kadang atuk saya percaya, dengar kau ada ribut kat Putrajaya. Baca kat mana? Baca kat Facebook. Tak tahu, sini okey. So maksudnya sebab tu yang gunanya untuk terus berhubung dan bertanya lah. Jadi seterusnya tentang pornografi tu, tentang pornografi dan kanak-kanak ataupun remaja-remaja yang tak tahu nak buat apa. Jadi mungkin nowadays saya rasa, bagi pendapat saya rasa Malaysia masih lagi mengekang dan menyekat tentang pornografi di Google, di Explore dan sebagainya. Itu adalah pendapat saya lah. Sebab seingat saya memang yang melalui pantauan-pantauan yang kami buat memang macam tu. Memang sebelum ni saya bekerja di IKBN. Jadi kita tahu yang memang sesuatu tu telah dilakukan. Tapi mungkin ada yang terlepas selain daripada Google yang mungkin boleh buka dan kami tak pasti, tak dapat tahu. Dan sebab sekarang terlalu advance, mereka boleh tengok melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan lah. Jadi macam mana pun, kalau di rumah benda tu adalah masih lagi tanggungjawab ibu bapa. Kalau ada abang-abang, ada kakak pun menjadi tanggungjawab mereka lah. Sebab kesedaran memang daripada datang diri. Macam yang kita tahu, bila pergi ke sekolah, cikgu-cikgu akan ambil tindakan berdasarkan apa yang ada. Jadi bila mereka di rumah, ibu bapa pun agak sibuk bekerja, nak menyara keluarga dalam keadaan yang amat sesak sekarang kan. Dengar PKP, dengar yang sekolah tak dibenarkan, anak-anak tak ada siapa yang jaga, terabai di rumah. Jadi new norm ni kita memang agak
terkejut lah, macam culture shock untuk semua sebenarnya. Memang semua nak buat keputusan tu pun agak pening. Ada yang sampai tinggalkan anak seorang kat rumah pergi kerja. Betul. Kerja kena kerja, tak datang kerja kena buang kerja. Tapi anak nak jaga, Betul. kita readykan makanan, anak jaga. Tapi kita tak tahu apa yang aktiviti anak di rumah. Jadi apa-apa pun kita pun kena terangkan pada diri kita juga, kena kuatkan pada diri kita macam mana diri kita untuk handle macam mana siapa yang ada anak, dan kalau kita ada adik-beradik, kita handle adik-beradik. Dan tanggungjawab tu bukan hanya pada satu pihak, bukan hanya mungkin pada ibu bapa, bukan hanya pada sekolah, tapi kepada keseluruhan lah. Kalau kita ada nampak anak-anak orang lain, nampak jiran dan sebagainya, kita pun kena ada tindakan untuk tegur lah. Okey, berkaitan isu dan berkaitan dengan isu teknologi hand sanitizer tu, saya rasa dah ada beberapa kedai yang menggunakan sensor. Kita letak tangan, nanti dia akan keluar sendiri cahaya tersebut. Tak semua kedai yang mampu untuk menyediakan barang tersebut kan. Mungkin di kawasan Kubang Pasu agak ketinggalan, so tak ada lagi benda-benda tu semua. Dia Kubang Pasu tak ketinggalan. Jangan risau, Kubang Pasu tak ketinggalan. Sebab kami di kementerian masih lagi menggunakan hand sanitizer yang sama. Tak guna sensor pun. InsyaAllah kita terjamin lah. Maksudnya siapa yang tak sihat, kita akan ambil tanggungjawab dengan terus pergi ke klinik lah. Takkan datang ke office. Macam tu lah kita ambil. Benda tu, kesedaran tu terap dalam diri dulu. Memang kami diterapkan macam tu daripada BOD atas. Memang semua akan info yang kalau siapa tak sihat terus ke klinik dulu. Sebab kita ni nak jaga kawan-kawan, kita nak buat program untuk masyarakat. Kalau kita tak sihat, kita akan bawa gejala kepada masyarakat, betul? Betul. Okey, terima kasih Coach Azhar. So, kita bagi kepada peluang kepada Mio. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua. Jadi bila kita masuk orang kata diskusi dari dalam peringkat jawatankuasa teknologi dan inovasi, saya nak menyentuh lebih kepada peranan kita, bukan dalam konteks belia tapi dalam satu konteks sebuah negara dalam pembangunan teknologi dan inovasi. Antara bukan isu lah, saya lebih kepada melihat kepada kerisauan ataupun concern yang ada dalam negara kita adalah bagaimana pendekatan kita kepada pembangunan teknologi dan inovasi. Yang mana saya anggap Malaysia ni agak orang kata kita tak memandang serius dengan kita punya kebolehan untuk pembangunan teknologi dan inovasi. Kenapa saya cakap macam itu? Saya ambil data daripada 2 tahun lepas yang mana Malaysia menggunakan kurang 2% daripada GDP sebagai indikasi untuk bajet kita punya bajet untuk pembangunan teknologi dan inovasi. GDP kita sekarang adalah sekitar 200 bilion USD, dan yang mana daripada 200 bilion USD itu hanya 1.7% macam itu saja digunakan untuk pembangunan teknologi dan inovasi berbanding negara lain yang mempunyai persentage yang hampir sama tetapi GDP yang agak tinggi, sebab kebanyakan negara pembangunan teknologi dan inovasi dia bergantung pada GDP. Apa kesan bila mana kita meletakkan pembangunan atau R&D untuk teknologi dan inovasi ini terlalu rendah? Sebenarnya saya melihat dia akan memberi impak kepada ekonomi. Bila kita kata ekonomi, kenapa? Kalau kita pergi World Economic Forum, kebanyakan perbincangan menjurus kepada pembangunan teknologi dan inovasi. Bagaimana teknologi dan inovasi ini membantu membangunkan ekonomi. Kita menjimatkan dari segi tenaga kerja, manpower, man hours, macam mana kita membantu memudahkan dari segi pembangunan teknologi dengan cara memudahkan cara-cara kerja. Cumanya dia akan memberi impak kepada pekerjaan. Bila tadi Cik Adaha ada membangkitkan tentang kita nak tahu bagaimana COVID ini memberi impak kepada teknologi dan inovasi, dan bagaimana teknologi dan inovasi juga dapat membantu kita tentang post-COVID punya after effect. Yang mana saya melihat kalau dari pihak kerajaan kita dapat
allocate, memindahkan kita punya pembangunan ekonomi yang agak lembab. Kita memang projek ekonomi akan lembab sebab trading will go very slow, kita punya kuasa pembeli juga akan rendah. Why not dalam tempoh recovery ini kita memindahkan kita punya sebahagian daripada bajet untuk pembangunan R&D. Kenapa? Dengan pembangunan R&D ni sebenarnya secara tak langsung kita dapat orang kata utilize manpower yang ada, dapat tackle masalah pekerjaan dengan cara memindahkan human resourcing ini ataupun human resource yang kita ada, modal insan yang kita ada ni, kemahiran yang kita ada ni untuk dalam proses pembangunan teknologi dan inovasi. Kita banyak golongan profesional yang pandai dalam pembangunan teknologi dan inovasi yang dapat membantu in long run membantu pembangunan ekonomi. Saya ambil contoh, kita tempoh hari kita ada buat pembangunan app MySejahtera yang mana di Parlimen kita dapat tengok sendiri daripada Datuk Seri Rezwan menyatakan dia di-develop oleh satu syarikat milik rakyat Malaysia yang beroperasi di US. Atas sebab apa? Kenapa dia beroperasi di US? Kerana kita mempunyai server dan tidak mempunyai server dan teknologi yang sama di Malaysia to the extent yang dapat membantu pembangunan such apps ataupun such teknologi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak bersedia dengan keadaan yang mana memerlukan kita menggunakan teknologi di tahap maksimal. Waktu COVID juga kita dapat lihat penggunaan teknologi ini digunakan secara maksimal. Kita ada GrabFood, kita ada many ways of logistik punya management. In fact hari ini kita menggunakan diskusi melalui Zoom. Kalau orang tak pernah tahu pun Zoom ini pernah ada. Kan? Jadi benda-benda ini kalau kita sebagai rakyat Malaysia, macam Encik Adhal sendiri kata daripada IKBN saya cukup yakin ada IKBN yang terlibat dengan pembangunan perisian komputer. Jadi benda-benda macam ini kalau kita dapat memberikan tumpuan dengan lebih, maka rakyat kita akan jadi independent pada teknologi. Kita tak payah import teknologi. All this while lately kita dengar daripada Datuk Seri Dr. Kiani sendiri, Menteri Pertanian Asas Tani, menyatakan kita nak cakupkan ekonomi kita kepada domestik punya hasil. Yang mana domestik punya hasil kita nak buat dengan sendirinya tanaman-tanaman yang kita banyak import in a way to membantu ekonomi kita supaya kita main dalam ground kita saja. Dari situ dua perkara yang saya boleh lihat, satu, teknologi dapat memainkan peranan untuk membantu penghasilan crop yang lebih. Dan dari situ juga sebenarnya daripada pemahaman kita bukannya perlu hanya cakupkan ekonomi itu melalui pertanian, in fact melalui teknologi. Seperti mana waktu COVID, kita kekurangan ventilator, kita terpaksa import daripada luar dengan a certain cost. Itu pun nasib baik ada orang sumbangkan. Sebabkan apa? Kita tidak ada kemahiran ataupun tidak ada teknologi untuk membangunkan. Kita tak maximize pembangunan teknologi di dalam negara kita sendiri. Kita bergantung harap kepada pembangunan teknologi dari luar negara. Jadi perkara ini saya kira kalau kita lebih serius dengan R&D of Technology and Innovation, maka ekonomi kita boleh boost dengan cara yang lebih baik. Kalau kita allocate lebih sikit daripada 2% daripada GDP kita untuk pembangunan sains dan teknologi serta inovasi, itu cukup baik. Saya ada juga melihat yang mana daripada KBS dengan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia baru ini ada melancarkan program MyGig, betul? Tapi bila saya tengok, saya cerapkan MyGig ini tertumpu kepada penyediaan platform dan sistem dan juga membantu dari segi promosi untuk sesiapa yang ingin explore of this gig economy. Tapi sesuatu benda yang saya rasa agak ralat, yang mana saya tidak dapat melihat dalam program itu juga orang kata highlight on technological development, sedangkan kita banyak mempunyai talent ataupun bakat pembangunan perisian di negara ini yang baik. Jadi benda itu pun kita tak nampak.
memang saya cukup faham MyGig ini adalah untuk program bersifat semasa. Kita nak a very straightforward dan cepat, kesan yang cepat kepada ekonomi serta perlibatan anak muda. Sebab saya faham MyGig ni dia akan tertumpu pada generasi muda, sebab generasi yang veteran sikit ni penggunaan teknologi mereka agak kurang, dan ini juga adalah cabaran kepada kita. Jadi my main point adalah dalam keadaan post COVID ini, jika boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan untuk kita reallocate sebahagian daripada GDP kita untuk kegunaan pembangunan sains dan teknologi. Sebab kalau kita tengok di setiap kementerian sekarang pun memerlukan satu bentuk penggunaan sains dan teknologi yang penting. Baru ni kita korban pun YBKJ ada berintegrasi dengan kementerian menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zul tentang teknik sembelihan menggunakan satu chamber yang memudahkan orang untuk melakukan proses sembelihan. Di dalam konteks kalau kita pergi kepada PBT, macam mana kita nak PBT dan waste management di bawah Kementerian Alam Sekitar untuk membantu dari segi pembangunan, orang kata mengurangkan penggunaan plastik macam straw menggunakan serai yang diproses ataupun straw daripada kertas. Itu semua adalah satu proses yang mana dia adalah integrasi antara pembangunan sains dan pembangunan teknologi dan inovasi, is part under innovation, dan juga ekonomi. Dia dapat membantu dari segi also alam sekitar. Di negeri Perak, di bawah YB Saidi, Esko Alam Sekitar, baru ni kita ada melawat satu ladang penternakan khinzir babi, yang mana dia punya discharge of waste najis, air minum diorang, air kencing diorang di-discharge ke sungai, tapi dirawat dahulu. Di situ kita bertanya, adakah air ni bersih? Maka toke pada ladang itu dia kata bersih, memang bersih, dia orang cukup yakin bersih. Jadi apa yang kita buat adalah air yang dirawat itu, apa kata dirotetkan semula untuk menjadikan mandian dan minuman pada khinzir babi itu. Maknanya dia berlaku satu orang kata technological innovation yang mana dia merawat air, dia guna rotate without any discharge to the river. Benda-benda macam ini kita I think that is the first in Malaysia, yang mana I think banyak impact dia. Sama juga kalau kita pakai dalam pertanian. Malaysia seperti mana yang YB Menteri Alam Sekitar Tuan Ibrahim kata, kita membuat penggunaan air yang banyak, kan? 200 liter per day per person domestically. Jadi benda ini pun merisaukan in long run, dan dia akan impact pada ekonomi kita, sosial kita, dan ini sangat penting. Jadi my main point is very simple. If kerajaan boleh reallocate part of the GDP untuk pembangunan sains dan teknologi, in a way, dalam long run, dia akan membantu kita dari segi ekonomi dan sosial. Okey. Mantap Mio. Memang yang ditunggu-tunggulah Mio punya pandangan ni. Bagi pendapat saya masih tunggu-tunggulah. Sebab daripada dulu lagi nampak Mio ni hebat berkata-kata. Dan jangan macam itu. Kita boleh teruskanlah dengan kawan-kawan yang lain. Okey Mio, saya nak tanya pendapat Mio. Macam yang kita sedia tahu, 2% daripada GDP digunakan untuk dana pada MOSTI, pada teknologi dan inovasi. Dan setakat itu kita nampak berdasarkan 2% tersebut, kita nampak apa yang ada sekarang lah di Malaysia. Jadi pada pandangan Mio, kalau kita kembangkan daripada 2% itu kepada 10%, apa yang Mio rasa teknologi yang paling penting Mio rasa kita kena bawa dulu ke Malaysia? Alright. Pertama sekali, bila saya kata kita perlu kembangkan reallocation of GDP lebih besar, kita tak adalah sampai to the extent of 10%, sebab tak ada negara yang pernah exceed 5% pun of dia punya GDP for R&D. Cumanya daripada segi size GDP kita yang agak rendah, saya memikirkan 2.2% itu pun dah cukup baik. Kerana apa? Bila melibatkan R&D ni, dia tidak boleh rely only on MOSTI.
kerana dia perlu melibatkan pemain industri player. Sebab apa, in the end of the day, the end user adalah industri dan juga socials. Macam contoh, Zoom ini adalah didevelop oleh developer yang mana they need a certain amount of money to develop. Tapi end usernya adalah kita. At this moment, Zoom adalah percuma kecuali you subscribe for a certain period of time. Itu yang berlaku, ada ekonomi punya flow dan sebagainya. Itu yang pertama. Meaning to say, saya bukanlah mengharapkan sampai 10% GDP. Itu agak besar, which is 20 billion. Kita tak, kita bukan nak sampai to the extent. That is, Soalan saya tu andai supaya andai. apa yang Alright. teknologi yang Mio rasa yang dekat negara luar ada, kita boleh bawa ke sini. Alright. Okay, yang tadi menjawab soalan pertama. Yang soalan kedua, apa teknologi yang patut kita bawa masuk adalah teknologi yang eco-friendly. Kita bagi contoh, tadi saya ada highlight tentang bukan reusable straw daripada bahan asas tani, yang pertama. Yang kedua, daripada Syafiq juga ada highlight tentang recycling machine yang mana boleh jadi cash converter. Kenapa kita pun dari sudut recycling di negara kita pun sangat teruk. Kita terlalu banyak landfill dan banyak pencebaran pada tanah kita. Kan? Another teknologi yang kita boleh pertimbangkan adalah solar. Solar kita agak slow. Kita negara yang panas dan mempunyai terbit matahari yang agak lama dalam sehari, hampir 14 jam. 12 jam ke 14 jam, tapi kita tidak menggunakan tenaga solar dengan baik. Solar farm kita, saya dapat difahamkan Kementerian Tenaga tengah memulakan projek solar farm, tapi kita tak tahu to what extent, dan itu diletakkan di bawah Kementerian Tenaga. Solar itu sangat baik kalau kita dapat buat satu dasar yang mana solar on house punya roof pun cantik, kan. Teknologi yang mana electrical car saya tak nak sebutlah, sebab electrical car ni dia ada banyak controversial sikit sebab dia buat CO2 discharge yang lebih banyak berbanding petrol. Tapi kalau yang saya nak cakap adalah the best thing adalah nuclear. If we can bring in nuclear punya energy is good sebab it's a clean energy. Dia agak risky, Linus is agak risky, tapi it is good punya part of energy punya discharge. Dan benda-benda macam ini yang kita perlu ketengahkan. How kita nak water treatment yang lebih baik, sebab asas yang kita ada adalah masalah kita daripada sudut tenaga, utilities. Yang mana yang melibatkan utilities adalah suatu teknologi yang baik untuk dibawa masuk. Utilities daripada segi tenaga, waste management, daripada segi air, itu adalah benda yang sangat penting. Yang benda-benda asas ni dia lebih kepada impact kepada penggunaan. Sebagai contoh, kalau kita lihat straw pakai buang plastik ini, dia hanya akan impact bila mana sikap kita sendiri dapat mendidik diri kita untuk memakai straw yang boleh mesra alam. Sama juga dengan plastik. Kita boleh bawa masuk pelbagai jenis biodegradable punya plastik, tapi kalau orang tak nak guna pun, without a good campaign is useless. Jadi benda-benda macam itu yang kita perlu lihat. Kalau kerajaan nak JKR boleh pergi study lebih sikit tentang menggunakan end product of plastik sebagai kita punya jalan raya pun cantik juga, kan. Tapi sebenarnya dari luar negara, saya tak melihat kita ni banyak sangat nak benchmark. Sebab apa? Banyak yang kita boleh benchmark di universiti. Kita ada 5 top university, research university, UM, USM, UPM, UTM dengan UM, yang mana research mereka berintegrasi dengan universiti luar negara yang ada teknologi tu. Cumanya teknologi kita ni tak commercialize sebab kita tidak serius dengan commercialization dia dan pembangunan dia. Kita ada teknologi tu di negara ni tapi kita tak serius. Berapa banyak universiti kita punya research yang kita ketengahkan sebagai bahan komersial. Jaranglah kita dengar. Jarang dengar. So, kalau kita ketengahkan, mungkin kita akan Ya, dapat produk yang boleh dibawa ke luar negara, betul? Dan dalam masa sama kita boleh guna kat dalam negara kita. Ya, betul. Okey. Terima kasih Mio. Okey, seterusnya kita boleh teruskan lagi dengan Ketua Jawatankuasa Zahar.
Hello Azhar. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada moderator Adaha dan juga satu perhargaan kepada kawan-kawan jawatankuasa daripada 09 Jawatankuasa Teknologi dan Inovasi, Encik Mio, Cikgu Zana dan juga Saza dan juga kawan-kawan lain lah. Syafiq dah tak ada, apa, kita teruskan. Baik, berkenaan teknologi dan inovasi. Suka saya tekankan di sini, sebagai seorang belia yang sudah terlibat dalam bidang perniagaan, saya melihat bagaimana teknologi dan inovasi sangat-sangat penting dalam menghasilkan kreativiti demi survival dalam perniagaan. Sebab itulah dalam ekonomi dan juga melibatkan teknologi dan inovasi ini, satu platform yang sangat-sangat dekat di hati belia yang terkini adalah e-digital, ekonomi digital. Dalam ekonomi digital ini, kita sedia maklum, baru-baru ini Datuk Seri Mustafa Mohamed sudah menekankan pembangunan ekonomi digital di peringkat negeri Kelantan sendiri sudah mula melahirkan banyak program untuk ke desa, terutama sekali saya turut terlibat sama dalam yang diajukan oleh SKMM dan di bawah tajaan Datuk Seri Mustafa untuk setiap satu desa tu ada satu platform ekonomi digital. Contohnya mereka telah buat satu program di mana mengetengahkan tentang FB ad, IG ad kepada golongan bukan sahaja belia tetapi masyarakat yang masih lagi ketinggalan dalam teknologi ini. Dan hasilnya apabila berlakunya banker tersebut, penduduk kampung ini mula mempraktikannya dari semasa ke semasa dan dapat follow up daripada pihak kementerian. Dan bagi saya, untuk dari segi pembangunan ekonomi digital yang telah dijalankan ini, sebab seharusnya diperluaskan lebih lagi, terutama sekali dalam kalangan belia yang masih lagi menganggur. Sebab kita sedia maklum, semalam sudah keluar hampir 30,000 mahasiswa dalam keadaan resah untuk mencari peluang pekerjaan. Untuk itu, saya melihat peluang pekerjaan sekarang ini lebih kepada perniagaan. Tidak atau tidak pilihan yang ada untuk belia sekarang ini, mereka harus cuba berani untuk masuk dalam peluang perniagaan. Tidak kira lah dalam peternakan, pertanian, bahkan dari segi pengeluaran komersial itu sendiri, belia perlulah berani. Namun untuk itu, saya agak tertarik dan semalam saya telah mengkaji kenapa dan mengapa contohnya USA, Dubai dan juga Qatar terkenal dengan ekonominya memulakan dari segi cetusan revolusi perniagaan itu sendiri. Semuanya bermula dengan sistem persekolahan. Untuk kita, sebelum kita pergi jauh tentang teknologi ini, satu asas yang paling penting untuk kita terapkan adalah mentaliti. Saya begitu tertarik, rupanya negara Qatar dan juga negara USA telah memulakan peringkat yang paling bawah, iaitu selepas saja sekolah rendah untuk pergi ke sekolah menengah, dia telah mewujudkan sekolah perniagaan. Sekolah perniagaan ini kalau contohnya di Malaysia kita sendiri, kita ada sekolah vocational, kita ada sekolah sains untuk melahirkan golongan-golongan yang agak profesional. Tapi sayangnya tidak ada lagi di peringkat sekolah di Malaysia ni khusus untuk melahirkan usahawan dan profesional dalam perniagaan. Untuk itu USA saya agak tertarik sebabnya saya difahamkan di USA sahaja hampir 14,000 sekolah perniagaan telah diwujudkan. Dan salah satu tokoh perniagaan yang telah dihasilkan oleh sekolah perniagaan di USA, Donald Trump itu sendiri. Dan hasilnya kita boleh lihat bagaimana perniagaan itu, sekolah perniagaan itu mula mewujudkan teknologi dan inovasi. Malah yang lebih hebat lagi, bagaimana hebatnya sekolah perniagaan ini mula membentuk satu komuniti perniagaan rangkaian secara besar-besaran. Dan hasilnya negara Qatar, Dubai yang sekarang telah memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara USA itu telah berjaya mencapai satu tahap ekonomi yang sangat baik. Jadi sekolah perniagaan ini, untuk sebelum kita pergi jauh pasal teknologi dan inovasi, rasanya untuk membentukkan mentaliti dan juga dari segi
etika dalam perniagaan ini, sekolah perniagaan wajar diwujudkanlah untuk kita sebab saya tidak tahu kenapa dan mengapa kita begitu gairah untuk mengejar teknologi dan inovasi, tapi basicnya dari segi practicality kita masih lagi ketinggalan. Dan kedua, saya suka sentuh tentang satu desa satu PKS yang telah dijalankan oleh kementerian selama ini, tetapi sayangnya untuk satu desa satu PKS ini masih lagi saya lihat penguatkuasaannya tidak secara menyeluruh. Bayangkan di Kelantan itu sendiri, tempat saya sekolah di Kampung Lima Kasturi 1, kampung yang agak pedalaman, setelah mewujudkan satu desa satu PKS, akhirnya dia nampak macam hangat-hangat tai ayam. Sedangkan satu desa satu PKS ini di Thailand itu sendiri sangat-sangat mendapat impak dan dapat merubah komuniti ekonomi secara keseluruhannya. Tapi sayangnya di Malaysia kita masih lagi di fasa teori dan buat, tapi sayangnya tidak berlanjutan. Fasa ketiga kita masih lagi gagal. Jadi untuk teknologi dan inovasi untuk kita terapkan di dekat desa itu sendiri, seperti mana yang telah dilahirkan oleh hasrat yang telah dilahirkan oleh Datuk Pah sendiri sebagai Menteri Ekonomi, dia sendiri berasa ralat dengan apa yang telah berlaku, dan saya harapkan perkara ini dapat dilanjutkan lebih detail dan penguasaannya lebih terperinci lah. Sebab saya sendiri kali kita telah membelanjakan hampir berjuta-juta, tapi hasilnya tidak sedemikian rupa. Dan ketiga, saya untuk teknologi dan inovasi ini, saya lihat pembangunan e-sport kita faham sudah mula mendapat perhatian yang hangat, tapi untuk di peringkat kampung ini, saya sebenarnya suka ambil satu aktiviti yang telah dijalankan oleh Indonesia itu sendiri, bagaimana mereka telah membina setiap desa-desa ataupun setiap daerah, dia telah membina stadium e-sport dengan kos yang agak rendah. Walaupun kalau kita lihat, kita akan ketahui kos untuk e-sport, stadium e-sport ni boleh dikatakan makan berjuta-juta, tetapi untuk alternatif yang terbaik sebenarnya telah dilakukan oleh negara Indonesia. Dia telah membuat satu kolaborasi bersama eBlue, satu syarikat e-sport stadium di China, dan difahamkan kalau kita tukar kepada Malaysia, pembinaan stadium e-sport tu untuk setiap daerah lebih akan 100,000 sahaja. Jadi saya untuk e-sport ni dari segi teknologi dan inovasi, saya lihat kita ada potensi yang sangat baik. Hasilnya baru-baru ni kita lihat bagaimana pasukan PUBG Malaysia berjaya meraih Johan. Maknanya dari segi potensi kita sangat-sangat berpotensi, tapi dari segi fasiliti kita masih lagi ketinggalan. Bayangkan kalau kita lihat merujuk kepada pembangunan fasiliti, kita masih lagi ketinggalan dari segi Singapura, Thailand, dari segi stadium e-sport lah. Jadi saya mohon untuk pembangunan ekonomi digital ini, termasuk dalam e-sport ni, kita boleh mohon kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk teliti satu bajet khas untuk pembinaan stadium e-sport yang agak rendah dan praktikal untuk setiap daerah dan parlimen. Okey, dan saya mohon juga untuk Parlimen Belia untuk lanjutkan satu program khas, iaitu Carnival e-Digital kepada belia. Mungkin ini hasrat saya sebagai Parlimen Belia Kelantan. Saya telah berbincang dengan pihak Majlis Belia Kelantan dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negeri, termasuklah Datuk Seri Mustafa sendiri sebagai Menteri Ekonomi, untuk kita buat satu program khas pasca pandemik ini, iaitu Carnival e-Digital. Walaupun kita tak boleh berkumpul ramai-ramai, tetapi sekurang-kurangnya melalui Carnival Ekonomi Digital ini, kita dapat buat satu kelas khas, kelas secara percuma untuk pelaburan saham, untuk kita buat FB ad, IG ad. Sebab sekarang ni kos untuk kita buat kelas atau seminar atau banquet ini agak tinggi di luar sana. Tapi sekiranya pihak TBS boleh sediakan kelas secara percuma untuk belia dalam talian, saya rasanya dia lebih praktikal lah untuk kami sebagai belia yang berminat dalam bidang keusahawanan ini, untuk lebih pergi jauh dalam ekonomi digital. Itu sahaja. Okey.
Terima kasih Azhar. Untuk berkaitan dengan stadium e-sport, saya rasa PBSD pun dah menyediakan ruang kalau ada belia-belia yang datang, contohnya di dekat kompleks Rakam Muda. Dekat kompleks Rakam Muda pun ada kompleks Rakam Muda yang dijadikan tempat untuk belia datang dan ada wifi yang disediakan. Jadi untuk kita ketengahkan tentang stadium e-sport ni, mungkin kita boleh cuba cadangkan, sebab untuk setiap daerah ataupun mungkin setiap DUN menelan kos yang sangat tinggi lah. Dia kata kita nak dapatkan tempat boleh, tapi untuk dapatkan wifi bulanan, penjagaannya lagi, jadi mungkin dari segi, tapi kita akan terus bawa benda ni, tak ada masalah. Dan saya akan ajukan kepada bahagian pembangunan sukan. Kita akan dapatkan jawapan yang sebaik mungkin. Okey, untuk program khas Carnival e-Digital ni memang akan dilaksanakan oleh Ahli Parlimen Belia Kelantan bersama ABS Negeri. Untuk permulaan, untuk pengetahuan pihak Encik Adun Aha, bagi Carnival Ekonomi Digital, kami untuk permulaan, baru-baru ini saya dan juga Tuan Hafiz, pengurusi YDP Majlis Belia Kelantan sudah lancarkan satu program khas lah, iaitu larian virtual antarabangsa patriotik, iaitu satu program kita nak memberi kesedaran dan juga pendedahan tentang digital kepada belia, bagaimana kita buat sambil kita menyemarakkan bulan kemerdekaan, kita juga nak menerapkan dari segi practicality, dari segi penggunaan teknologi. Contohnya lari virtual ni, lari kena rekod melalui app Adidas ataupun app Nike, dah hantar kepada kami akan bagi jersey secara percuma, pingat secara percuma, dan benda ni sudah dipraktikkan. Itu untuk permulaan. Dan kemuncaknya bagi Carnival Ekonomi Digital ni, saya sudah cadangkan kepada pihak Datuk Seri Mustafa sebagai Ekonomi Minister untuk kita buat satu pertandingan bagaimana setiap mahasiswa ataupun belia ini dia pitching. Sekiranya pihak kami memberi 1 juta kepada pihak anda, apa apps yang anda nak buat untuk practicality. Itu contoh dari segi pertandingan. Sebab kami nak tengok apakah idea-idea inovasi. Sekiranya kami bagi 1 juta kepada pihak mahasiswa ni, apa dia apps dia nak buat untuk pastikan beri impak kepada belia, beri impak kepada masyarakat. Dan benda ini idea ni saya lahirnya apabila saya pergi ke Bandung, Indonesia. Bayangkan belia di sana, dia buat satu app khas untuk mana-mana jutawan ataupun usahawan yang berminat dalam bidang pertanian tetapi dia tidak ada duit, kan? Dia tidak ada tanah tetapi dia tak mahu komitmen. App ni dia khas untuk jutawan ataupun usahawan ni melabur kepada petani-petani di desa. Dan akhirnya perkembangan pertanian di Bandung dan juga Indonesia khususnya telah naik hasil daripada pelaburan jutawan ni kepada kepada petani di desa ini. Dan benda ni sangat berimpak. Dan saya lihat, saya tanya bagaimana lahirnya idea ni. Rupanya mereka telah buat satu pertandingan pitching untuk buat apps. Dan benda ni lahir dan dipraktikkan oleh pihak kerajaan di sana, dan alhamdulillah apps itu telah dinobatkan sebagai antara apps terbaik di ASEAN kerana telah memberi impak kepada masyarakat dan juga mengembangkan ekonomi. Jadi saya harap benda ni dapat dipraktikkan di peringkat Malaysia lah. Okey, terima kasih Khairul Azhar. Okey, Muhammad Afiq Noh ada ke bersama kita? Salam, ada tuan. Ada suara tak nampak muka ya Afiq Noh? Lain slow sikit. Di kawasan pedalaman Kampung Melayu ni. Okey, berkenaan dengan cadangan daripada Azhar tadi, saya menyambut baiklah. Cuma saya ada sedikit penambahan.
cadangan untuk dipertimbangkan di pihak rakan-rakan. Pada hemat saya, pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu perkasakan Pusat Internet Satu Malaysia, Pusat Komuniti Satu Malaysia, supaya tempat-tempat itu boleh dijadikan sebagai satu tempat untuk anak-anak muda berkumpul. Maknanya program-program seperti e-sport, e-sukan dan sebagainya boleh dibuat di kawasan tersebut. Seperti yang kita tahu bahawasanya setiap parlimen ataupun DUN ada kemudahan-kemudahan seperti internet, Pusat Internet Satu Malaysia, Pusat Komuniti. Jadi benda tu perlu diperkasakan, perlu ditambah lagi kegunaan dan perkhidmatan. Bukan sahaja pusat tersebut dijadikan sebagai pencarian maklumat, tetapi kita perlu perkasakan sebagai pusat di mana belia-belia boleh berkumpul. Program-program melibatkan belia ataupun ceramah motivasi, ceramah keusahawanan boleh dibuat di kawasan tersebut. Jadi saya pada pandangan saya, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia boleh berganding bahu dengan KBS untuk mengadakan program di pusat-pusat berkenaan. Maknanya kita boleh buat program-program seperti e-sport ke, e-sukan ke, program motivasi ke, keusahawanan ke, dekat situ. Jadi kos pun kita dapat kurangkan. Jadi Betul. Macam belia, macam tempat saya ni berada di kawasan pedalaman, kita ada Pusat Internet Satu Malaysia, kita ada Pusat Komuniti. Jadi bila saya tengok bila saya tengok keadaan dan program-program di kawasan berkenaan, di tempat berkenaan, tidak tertumpu kepada contoh melibatkan ceramah keusahawanan, just kadar budak-budak sekolah pergi ke pusat internet, just open komputer and main game. Jadi bagi saya pusing sebenar Pusat Internet Satu Malaysia dan Pusat Komuniti itu tidak mencapai apa yang dikehendaki oleh kerajaan. Jadi pada hemat saya, KBS melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu berganding bahu bekerjasama supaya kedua-dua pusat berkenaan perlu diperkasakan. Contoh nak buat program keusahawanan, kita boleh buat dekat situ. Nak buat program e-sport ataupun sebagainya, boleh dibuat di tempat itu. Ataupun program penerangan tentang dasar-dasar kerajaan, boleh dibuat dekat situ. Jadi saya mencadangkan kepada pihak KBS supaya memberi sedikit dana kepada ahli-ahli parlimen belia untuk membuat program di pusat-pusat internet ataupun pusat komuniti di DUN ataupun parlimen masing-masing, supaya ahli-ahli parlimen belia ni boleh kumpulkan belia, boleh kumpulkan anak muda dan bagi top penerangan apa kerajaan buat sekarang. Dan pada hemat saya yakin dan percaya tak sampai 50% belia-belia dan anak-anak muda di seluruh Malaysia tahu apa sebenarnya kerajaan buat pada hari ini. Apa perkara-perkara ataupun langkah-langkah kerajaan nak membantu mengurangkan pengangguran. Info tersebut bagi saya gagal dicapai oleh anak muda 100%. Kerana tak adanya penyampaian info secara ke akar umbi lah. Jadi pada hemat saya mungkin Encik Adha boleh mencadangkan kepada Yang Amat Menteri supaya pertimbangkan agar masing-masing setiap ahli parlimen belia diberi dana khas. Kalau tak mampu 10,000 by negeri, bagi 1,000 by person ahli parlimen belia supaya boleh buat program penerangan isu, penerangan semasa apa-apa yang program-program lah melibatkan usahawan dan sebagainya lah di pusat komuniti ataupun Satu Malaysia dengan kerjasama KBS
dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sekian, terima kasih. Jadi fungsi ahli parlimen belia insya-Allah kita boleh nampak. Lebih jelas insya-Allah. Betul. Assalamualaikum. Afiq, saya tak boleh bawa suara saya terus ke YB Menteri. Kalau boleh suara saya dibawa, saya rasa awak semua dah lama terima dana seorang 100,000. Kalau terima suara saya. Sebenarnya kami dah ada platform. Kita dah ada platform yang di mana Cik Azan dah berulang kali beritahu. Awak semua boleh mohon melalui e-bantuan. Di mana awak semua ada persatuan, mohon dana melalui e-bantuan dan melalui persatuan awak. Dan dekat situ awak kena bagi kertas kerja dan melalui Encik Azan. Boleh terus berhubung Encik Azan. Encik Azan dah beritahu dah. Cuma duit tu kita takkan nak terus bagi. Nah, 1,000 seorang satu memang tak dapat bang. Maksudnya kita nak tengok kertas kerja. Berapa yang diperlukan. Dan 1,000 dan duit ataupun dana yang diberikan tu bukan melalui saya, bukan melalui Cik Azan, Puan Hifah atau Cik Syarizul. Dan dana tu akan dibawa kepada penilai ataupun penilai duit bantuan. Penilai e-bantuan tu yang akan bagi awak layak atau tak layak untuk terima berdasarkan kertas kerja yang awak bagi, berdasarkan awak sediakan. Tapi kalau sekadar nak minta duit, saya rasa bukan kita satu program saja yang ada belia. Maksudnya kita ada program-program lain yang akan mohon duit yang sama. Tapi saluran Jadi itulah maksud saya. Secara tepatnya. Betul lah. Betul lah Afiq. Betul lah tu. Maknanya kita buat seperti yang Tuan ada cakap. Jadi masing-masing ahli parlimen belia ni dapat pertukan dan gunakan pertukan tersebut guna buat program di komuniti atau pusat internet satu Malaysia based on SOP yang Encik Adha terangkan lah. Tapi itulah okey, boleh yang saya nak consider. Boleh hantar kertas kerja. Kita Kelantan, Encik Azhar Kelantan 02 dah hantar. Oh, dah hantar kepada dah hantar. Kalau kita siap nak bentang depan yang Muhammad Menteri, kita nak minta pertukan. Kalau boleh 1 juta, kita nak buat stadium e-sport. Benda ni akan dibentangkan oleh Encik. Peraturan mesyuarat dah. Encik Azhar lah. Dah keluar konteks perbincangan ni. Saya dah terus note ni, Itu kena ikut SOP dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh KBS. Itu yang paling tepat. Kepada mana-mana ahli parlimen yang nak mohon pertukan, wajib ikut SOP dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak KBS. Dan insya-Allah saya kena percaya pihak KBS dapat memudahkan segala urusan dan bantuan terus kepada ahli-ahli parlimen belia untuk ahli-ahli parlimen belia buat program kepada belia-belia di luar sana. Sekian, terima kasih. I love you. Macam semangat dia. Okey Azhar. Okey, Cik Azhar. Saya ada satu bukan kebetulan tapi untuk kita maklum lebih lagi lah. Untuk pengetahuan Cik Azhar, saya sudah hantar kepada Puan Laila pengarah GBS Kelantan untuk pembinaan stadium e-sport khas bagi Sukma, dan alhamdulillah di peringkat GBS Kelantan sudah diluluskan dan akan dibentangkan kepada YB Expo Belia Sukan dan NGO Ustaz Lan, dan selepas saja dibentangkan oleh Expo kepada Expo Kelantan. Perkara ini saya akan angkat kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan lah, dan insyaAllah benda ini akan saya sampaikan dalam 11 hari bulan 8 ini. Kami akan ke Parlimen untuk perbincangan ini lebih lanjut bagi pembinaan stadium e-sport di peringkat negeri Kelantan. Dan untuk pengetahuan Cik Adha, tak sampai 1 juta pun kami minta. Dia 133,000. Benda ini pun saya sudah kaji dan dengan syarikat EBU dan juga saya sudah kaji di peringkat Indonesia. Sebab saya tertanya kenapa
negara Indonesia, walaupun negara itu agak ketinggalan dari segi ekonomi, kita lebih stabil, tapi pembinaan stadium e-sport mereka tu rancak. Rupanya mereka dapat cost, low cost lah, dengan satu kolaborasi bersama syarikat eBlue yang Encik Adha boleh search di internet. Adalah eBlue. Bajet sama Ada? banyak dengan Parlimen Belia setahun tu. Allah. Okey Mio. Okay. Azhar, tadi kau cakap bajet dalam 100,000 something. So mungkin macam tadi Afiq Noh ada minta 1 juta, mungkin boleh buat untuk satu Malaysia? Saya tak pasti. InsyaAllah kalau Menteri luluskan untuk 11 hari bulan ni, kalau Menteri luluskan, perkara ni saya akan bincangkan lebih lanjut lah. Sebab kenapa saya ambil yang low cost, sebab satu, praktikal, kedua, kita akan kuantiti yang lebih banyak lah untuk kebaikan belia bersama. Dan sebagai pengurusi Parlimen Belia Kelantan dan juga pengurusi Jabatan Kuasa Teknologi dan Inovasi, satu gerakan yang telah saya jalankan bersama Belia PUBG, MAYC, iaitu dari segi pembangunan ekonomi digital khas untuk negeri Kelantan. Dan hasilnya baru-baru ni larian virtual tu, peringkat antarabangsa tu, itu adalah permulaan, dan juga stadium e-sport ni juga permulaan. Dan insyaAllah kerana ekonomi kita adalah satu platform pemuncak lah, kita akan menghimpunkan mahasiswa dan juga belia seluruh negeri Kelantan untuk kita pitching. Kita buat satu pertandingan pitching untuk pembangunan ekonomi digital. Seperti mana saya maklum tadi lah, kita lihat bagaimana kreativiti dan juga dari segi practicality yang boleh dijalankan bagi pembangunan ekonomi digital bagi golongan belia. Dan saya mohon perkara ini mendapat restu dan juga doa daripada pihak Sekretariat Jabatan Kuasa Parlimen Belia sendiri dan juga dari segi KBS. Sebab ini hasrat bukan untuk saya, projek ini bukan untuk saya tapi untuk belia Kelantan secara keseluruhannya. Dan untuk pengetahuan Encik Adha, hasil daripada perbincangan kami dengan Puan Laila, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, Parlimen Belia Kelantan sebenarnya sudah diberikan peruntukan 1,000 seorang. Itu sebab tu 1,000 seorang. 1,000 ke 100,000? 1,000 sahaja, 1,000. Okey. Untuk buat program daripada YB Expo Belia dan Sukan Ustaz Lan. Dan lepas ini saya juga sudah bentangkan satu projek khas, satu APBM, satu projek ekonomi. Contohnya saya APBM Kelantan 02 ni, saya nak buat projek telur. Dan hasilnya hari itu Puan Laila dan juga Ustaz Lan, Exco Belia dan Sukan negeri Kediri datang ke kilang telur saya. Dan hasilnya saya dapat grant sedikitlah daripada pihak bantuan kerajaan negeri. Yang tu saya boleh cakap berapa, tapi ada tahu tu saya pun tak nak tahu berapa. So mungkin tapi cadangan awak tempat memang baguslah. Malah APBM lain, contohnya AFI, Najib, kawan-kawan saya Parlimen Belia Kelantan lain, saya sudah bentangkan kepada Puan Laila untuk mereka buat juga projek pertanian, peternakan yang seperti ini, semuanya melibatkan pembangunan ekonomi. Walaupun GBS tidak mempunyai peruntukan, saya tahu GBS tak ada peruntukan, tetapi GBS memudahkan. Contohnya dia telah membentangkan kepada Jabatan Pertanian, dia telah membentangkan kepada Exco, dia telah membentangkan Jabatan Veterina. Itu semua adalah satu nikmat dan juga satu kemudahan yang amat-amat saya hargai. Sebab itu GBS walaupun tak ada duit tak apa, bagi saya yang penting adalah memudahkan untuk belia, mana-mana belia untuk melibatkan bidang keusahawanan. Termasuklah dari segi pembangunan ekonomi digital. Sebab saya faham dalam setiap pembangunan program tak perlu duit pun. Yang penting adalah dari segi mengurangkan kerenah birokrasi. Dan terima kasih kepada Jabatan Belia dan Sukan kerana banyak membantu Parlimen Belia khususnya di peringkat negeri Kelantan sehingga kami berjaya buat banyak program walaupun tak ada duit tak apa, yang penting memudahkan semua pihak. Jadi cadangan sayanya supaya pihak Kementerian Belia dan Sukan boleh
membuat satu perubahan lah mengenai tata cara pengurusan dan penggunaan wang bagi kemudahan bagi kemudahan penggunaan dan penyaluran kewangan ataupun dana kepada ahli-ahli membeli seperti yang dilakukan oleh Kelantan, di mana Kelantan kita orang masing-masing buat kertas kerja hantar dekat YB Exco dan YB Exco lulus terus RM1000, dia ambil RM1000 tu dia masuk dalam akaun ahli parlimen belia masing-masing. Jadi mungkin pihak kementerian ada SOP, tapi saya kira percaya benda itu kita boleh ubah, kita boleh tukar, kita boleh ubah dengan mengenai tata cara penggunaan lah. Jadi saya mohon agar perkara ini dimasukkan dalam minit perjumpaan kita pada hari ini untuk dibentang kepada Yang Amat Menteri dan dengan perbincangan ketua kementerian agar penggunaan tata cara penggunaan wang untuk program ahli parlimen belia ini dipermudahkan. Sebab saya kena percaya kalau Kelantan boleh buat, saya kena percaya kementerian juga boleh buat. Sebab benda tu manusia yang buat dan saya kena percaya manusia yang boleh buat. Okey Afiq, saya nak jelaskan Afiq. Okey Afiq, saya nak tanya Afiq. Yang Afiq dapat seorang 1,000 tu daripada JBS ke? Rasanya JBS memang tak ada dana macam yang Azhar cakap. Tidak. 1,000 tu daripada Exco Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Jadi kalau daripada JBS pun kita tak boleh menyalurkan macam tu. Kalau kita menyalurkan macam tu, mungkin program APBM dalam kocik saya. Jadi kita memang tak boleh saluran ni bukan itu saluran je. SOP tu telah ditetapkan dah lama dah. Kita ikut SOP yang betul untuk mengelakkan apa sahaja isu akan datang. Isu yang akan datang yang kita tak dapat elakkan. Jadi kenapa SOP tu ada dan kerana itu melalui proses-proses yang takkan nak diisu pada masa akan datang. Jadi bila awak mohon bantuan tu akan dikaji semula, akan dibetulkan, akan diperbaiki. Bantuan tu akan dibawa kepada mesyuarat penilai. Mesyuarat penilai yang menilai. Mohon awak minta 10,000, layak ke awak dapat 10,000? Jadi saya tak tahu adakah awak layak, awak terima. Mungkin awak bagi saya surat, awak bagi saya kerja, saya boleh tolong semak. Tapi untuk saya menjamin awak dapat amount yang awak minta, memang tak ada jaminan daripada saya. Itu yang saya boleh cakap. Walaupun daripada Encik Azlan sendiri, Encik Azlan pun tak boleh bagi jaminan yang awak confirm akan dapat amount yang awak minta. Setakat ni adalah beberapa persatuan daripada Parlimen Belia yang saya rasa memang dah dapat dana yang diminta dan telah pun dijalankan. Dan macam yang sama kalau anda kata program post-COVID sebelum ni, kalau Azhar ada buat program post-COVID sebelum ni, adakah Azhar minta dana bantuan melalui bank account sendiri? Saya rasa Azhar tak letak bank account sendiri. Sebab kalau kita sebagai orang awam pun kita akan rasa macam, boleh percaya kita masuk akaun orang ni. Sebab kita nak kumpul dana untuk mungkin membantu orang lain. Kalau kita letak nama persatuan, kepercayaan orang awam ni untuk membantu yang tak dapat bantu ni mungkin rasa macam kita bagi duit, kita percayalah ada orang uruskan. Kalau by person, rasa percaya tu tak ada. Memang sangat susah. Macam tu jugalah kita dari segi kementerian SOP dan sebagainya. Okey, saya amat bersetujulah dengan Tuan Adha. Jadi saya harap birokrasi untuk masa akan datang mungkin 2050 ataupun 20-100 akan dipermudahkan lagi, insya-Allah. Terima kasih. Okey Azhar. Maaf Tuan, untuk cadangan saya bagi untuk kita melihat perkara ini lebih lagi teliti dan juga pembangunan Parlimen Belia Kelantan sendiri, pembangunan Parlimen Belia Malaysia itu sendiri, saya cadangkan untuk setiap jawatan kuasa, contoh jawatan kuasa teknologi dan inovasi ini ada terus dibawa kepada Kementerian MOSPI. Contohnya kami buat kunjungan hormat untuk PKJ dan perkara ini dipermudahkan oleh pihak sekretariat itu sendiri. Contohnya kalau jawatan kuasa agama, kita akan pihak sekretariat mengadakan satu perjumpaan khas dan mengadakan dan mengaturkan perjumpaan khas dengan menteri yang terus terlibat. Contohnya kalau teknologi dan inovasi, pihak sekretariat terus buat satu perjumpaan ataupun mengaturkan kami untuk berjumpa dengan KJ. Sebabnya
untuk pengetahuan pihak Tuan Adha, saya dah hantar surat kepada pihak KJ dan masih lagi tidak dapat respon lah. Walaupun terus kepada kami, mungkin sebab kami ni ialah bukannya jabatan, jadi sekiranya di bawah jabatan beliau dah suka sendiri terus hantar dan juga mengaturkan perjumpaan kami dengan KJ, rasanya dia lebih authority dan juga lebih lagi nampak firm. Itulah cadangan saya untuk pihak KBS mewujudkan satu ataupun mengaturkan setiap jawapan kuasa ini terus kepada menteri yang berkaitan untuk perjumpaan kunjungan hormat dan juga perbincangan bagi program. Ya, sebab saya faham GPS tak ada duit, tapi mungkin dengan melalui kementerian yang berkaitan ini, dia bersedia mengalur-alurkan kedatangan kami untuk kita buat kolaborasi untuk buat program. Itu cadangan saya. Dan boleh support dan kementerian-kementerian boleh support. Cadangan yang baik. Okey, saya terima cadangan awak tu. Walau bagaimanapun, sebenarnya sebelum ni kita telah aturkan satu perjumpaan dengan usul yang telah dibawa pada persidangan yang lepas. Jadi satu persidangan tu, satu perjumpaan tu telah dibuat, Puan Afifah dah setting untuk berjumpa dan pada hari tersebut tiada seorang pun ahli parlimen belia yang datang. Jadi bila perkara macam tu jadi, macam pihak kementerian sebut cakap kami nak jumpa dengan ahli parlimen belia yang bawa usul. Jadi kalau saya jumpa pegawai, kenapa saya perlu buat perjumpaan seperti ini? Lebih baik kita bincang berdua. Jadi bila pada hari tersebut, bila Puan Afifah datang, saya tak dapat hadir masa tu sebab saya ada ke program. Jadi saya dengan Puan Afifah, saya mengganti Puan Afifah di Bangi dan Puan Afifah pergi semasa perjumpaan tersebut. Jadi Puan Afifah cakap, tak ada orang, ada yang datang. Macam mana kita nak teruskan lagi? Jadi saya rasa macam kita boleh bawakan suara ni tak ada masalah. Cuma jika dah bawa tu yang datang seorang dua, saya pun rasa macam kita pun rasa malu dengan kementerian sebut. Dia kan kalau nak jumpa pegawai lebih baik datang direct, tak payah nak bersurat, nak bawa nama kementerian, nak bawa nama APBM, lebih baik guna nama kementerian. Sebab kita bawa, saya sebagai sekretariat parlimen belia ni nak bawa nama APBM. Jadi bila harapan tu dibawa tapi suara-suara yang menyampaikan tu ada. Jadi itu agak, Puan Afifah cakap agak terkilan lah. Kita bukanlah, tak adalah istilah kita merajuk. Cuma kita nakkan yang betul-betul yang nak datang. Macam kita tak payah tengok jauh, Azhar. Kita tengok pada hari ni. Walaupun kita rancak program, sepatutnya berapa ramai tuan-tuan awak yang perlu join. Betul? Kita tengok ini melalui Zoom, bukan datang. Ini melalui saya tidak mengetahui, saya cakap secara neutral, tak ada masalah. Sebab komitmen masing-masing berbeza. Mungkin hari ni awak free, mungkin hari esok Mio free. Jadi kalau kita setting satu masa dan ada di kalangan mereka yang tak free, ada yang cakap mungkin saya kena menumpang kawan, ada yang cakap mungkin saya free, mungkin tengah hari je saya free, mungkin tengah hari saya tak free, petang saja free. Kalau awak nak jumpa kementerian, adakah takkan kita nak cakap kementerian kena ikut masa kami? Tak, kita kena ikut masa kementerian. Jadi kalau masa itu ditetapkan dan pada hari tersebut perjumpaan, ada pula YBKJ, wah, saya rasa masak saya yang masak sendiri. Okey, saya faham dan saya terima. Jadi untuk itu saya rasanya untuk bagi pihak Jawatankuasa Teknologi dan Inovasi sendiri, kami akan buat satu surat khas lah kepada pihak KBS untuk perjumpaan terus dengan YPKJ. Sebab saya tak tahulah kalau di pekat Jawatankuasa, tapi di pekat Kelantan, contohnya untuk 11 hari bulan 8 ni, alhamdulillah kami ada komitmen untuk pergi jumpa Datuk Jazlan dan insya-Allah Menteri Datuk Seri Mustafa, Sekretari Menteri Ekonomi dan juga kalau ada rezeki, Ikram tolong aturkan untuk berjumpa dengan Menteri KBS. Ikram tu pegawai khas ada tu. InsyaAllah ada rezeki. Cuma untuk yang terkini, alhamdulillah dapat respon daripada Timbalan Menteri KBS dan Tuan Wan Faisal, dia berminatlah untuk berjumpa
Itu cuma dia cakap akan dimaklumkan kepada Prof. Ifah tentang perjumpaan kami. Tapi untuk komitmen di peringkat negeri Kelantan, kami bersedia untuk berjumpa. Sebab contohnya untuk 11 bulan ni saya sudah aturkan dan alhamdulillah kami diberi kepercayaan dan juga kawan-kawan saya sedia untuk pergi ke Parlimen. Jadi untuk pihak peringkat Jawatankuasa Teknologi dan Inovasi, saya minta maaf lah. Hari ini pun bukan Cik Adhal sahaja yang terkilat, saya juga terkilat. Sebab saya tak sangka mesyuarat di peringkat Jawatankuasa sebegini rupa. Sebab di peringkat Negeri Kelantan, setiap kali saya mesyuarat Zoom, termasuk dengan Zoom dengan Majlis Negeri Kelantan, kawan-kawan saya ramai, tapi tak sangka daripada Jawatankuasa sebeginilah. Tapi tak apa, kita faham masing-masing ada komitmen. Cuma bagi yang sedia memberi komitmen, saya harap GBS dan juga KBS dapat memberi satu penghargaan untuk memudahkan kami untuk terus melakukan program ataupun untuk bergerak. Terima kasih. Okey, sebelum Ikram tunggu Ikram jangan lari, Ikram tunggu. Ikram dah hilang, mohon Ikram tunggu sebentar. Okey, Azhar, saya nak tanya satu soalan. Boleh Azhar? Silakan. Okay, Azhar, saya rasa ini kali pertama Azhar join Zoom kan, daripada sesi 1 hingga sesi 9. Hari itu saya pernah join yang antarabangsa, JK antarabangsa, lepas tu sekejap je. Oh, mungkin Azhar tak sempat bercakap lah, memberi pendapat. Tak sempat. Sebab saya rasa saya salin semua siapa yang bercakap. Mungkin nama Azhar tak ada dalam buku saya minta maaf lah. Tak perasan tak masuk. Okey, terima kasih Azhar. Ikram? Ya. Okey, sekarang kita sedang berbincang tentang teknologi dan inovasi post-COVID, Ikram. So boleh bagi pendapat, nambahbaikan ataupun yalah ada cadangan-cadangan yang ingin Tuan Ikram ingin sampaikan? Ya, saya kena fikir jawab. Oh, tak boleh fikir Ikram. So apa Tak boleh fikir. Sebab COVID ni dia tak boleh fikir sebab apa? Kebanyakan orang lebih pada sukarelawan. Sebab orang kata apa untuk teknologi, Tuan Ikram. InsyaAllah teknologi. Si jadi hang kalau buat teknologi ni. Okey, Mio boleh bantu Ikram? Kita ada kawan dekat pejabat menteri kita. Ya, Ikram. Antara benda yang saya highlight tadi adalah tentang program MyGig under KBS yang mana saya cuba membaca dan cuba mencerapkan program yang telah dilancarkan tertumpu kepada end user ataupun penggunaan sistem dan platform perisian yang sedia ada serta dari sudut promosi. Cumanya kita masih tidak dapat melihat dari konteks pembangunan teknologi dan inovasi ini ada pelibatan, mungkin kita dalam konteks perbincangan kita, pelibatan anak muda dalam pembangunan perisian yang mungkin lebih mesra kepada anak muda. Dan tak tahulah macam mana kita nak develop this MyGig economy, dia punya chain tu daripada A to Z, not only pada end user tetapi daripada pembangunan perisian sehinggalah orang kata kepada end user of logistik punya involvement. Alright, meaning to say mungkin daripada app development adalah daripada kalangan belia yang participate in MyGig punya program, pengguna platform itu sendiri adalah belia dan juga pengurusan logistik itu. Sebab logistik, kalau kita tengok logistik di Malaysia ini pun dia punya orang kata pelopor ataupun penguasaannya dari kalangan anak-anak muda. Dalam Lazada itu semua adalah anak-anak muda. Jadi itu pandangan saya tentang MyGig program. It's a good program, but we need to expand the purpose not only untuk user tapi untuk developer sekali. Itu point saya, dan mungkin boleh bagi pandangan dan juga penerangan lebih lanjut sebab MyGig sejujurnya saya cakap dia tidak sampai ke peringkat bawahan untuk orang kata partisipasi daripada anak-anak muda.
Begitu juga dengan yang baru dilancarkan selain MyGig itu adalah skim perantisan nasional. Dua program ini saya faham di bawah KBS yang mana berintegrasi dan rentas kementerian. Dua program ini kita boleh ketengahkan as part of mungkin bukanlah hanya konteks jawatankuasa teknologi dan inovasi, juga across parlimen belia. Itu yang nak bagi pandangan. Okey. Terima kasih Mio. So Ikram, ada apa-apa boleh tambah Ikram? Saya kalau MyGig ni saya kena tengok balik lah sebab saya tak belum study buat MyGig ni. Okey, tak apa Ikram. Azhar, Kushaza, ada apa-apa yang ingin tambah sebab kita ada lagi 19 minit lagi. So jika tak ada apa-apa nak tambah, saya rasa kita boleh tamatkan awal. Saya sedia untuk terima pendapat. Okey, soalan kepada Cik Ikram. Tuan Ikram yang di KBS. Macam mana dari segi e-sport yang telah dilancarkan oleh pihak Menteri KBS sendiri, untuk dari segi golongan belia di peringkat desa, apa perkembangan yang semasa? Rasanya Cik Ikram lebih tahulah sebab orang yang lebih dekat dengan Menteri. Maksudnya daripada segi e-sport ni, saya kira yang ni saya ada ni sikit lah. Sebab daripada ESM dia ada buat permohonan untuk bantuan ni lah, maksudnya e-sport center setiap negeri. Yang tu maksudnya dalam proses peringkat ni dululah, peringkat dia punya persatuan. Maksudnya setiap negeri dia akan diadakan e-sport center untuk memastikan anak-anak muda yang maksudnya yang boleh ke depan, contoh macam caster. Kebanyakan anak muda sekarang dia boleh caster lah untuk maksudnya game-game. Kalau caster ni, kalau kita tengok betul-betul, macam ada seorang kawan saya tu sampai maksudnya dia menjana income untuk anak muda sebab kebanyakan game ni maksudnya orang kata dimainkan, bukan dimain, maksudnya diminati oleh anak-anak muda. Maksudnya bermula daripada umur 7 tahun pun dah ada yang main, contoh Mobile Legend. Anak nakal saya umur 6 tahun pun dah tahu dah main Mobile Legend. Maksudnya untuk permulaan. Sampai satu tahap dia pun nak masuk tandingan tapi tiada syarat menyatakan macam maksudnya umur bawah 12 tahun tu tak ada lah orang yang boleh masuk game lagi, tandingan lah untuk pelapis, untuk orang kata apa, kalau seumur pun dia ambil umur 16 tahun. Maksudnya game ni banyak kebaikan dia dan banyak keburukan dia jugalah. Dari segi kebaikan dia untuk orang yang pro dan menjana income, tapi keburukan dia contoh daripada segi anak muda yang umur bawah 15 tahun yang terabai dengan pelajaran. Kalau macam saya tak reti main game. Tapi orang kata management game tu kita reti. Maksudnya kita management persatuan. Okey, baik Ikram. Ikram okey ke tu? Macam sangkut je. Lain tak ada. Okey, Kushaza ada apa lagi nak ditambah? Berdasarkan apa yang Ikram cakap, saya tak pandai manage persatuan tapi saya pandai main game. Itu saja. Seingat saya dalam dalam awal tahun hari tu saya ada terlibat dengan satu program under e-sport Malaysia sebabkan saya bawah teknologi inovasi. Saya dijemput untuk menjadi panel untuk bercakap mengenai sukan e-sport. Tapi mungkin waktu tu yelah perempuan kan takkanlah nak main game, tapi sebabkan saya kena bercakap mengenai e-sport, saya terjebak dengan main game lepas tu. So saya harap yang macam remaja-remaja yang macam saya cakap tadi yang tengok video pornografi apa tu, diorang boleh manfaatkan masa yang ada dengan main game. Lagi better main game lah daripada tengok video pornografi. Sorry, saya dalam kereta bergegar-gegar, sorry. Gitu je.
Okey, terima kasih Coach Azhar. Afiq Noh. Afiq Noh ada nak tambah apa-apa? Ya Tuan Arha. Jadi sebelum kita habis ni, pertama sekali maknanya perkasakan pusat internet satu Malaysia, pusat komuniti di mana kedua-dua pusat tu boleh dijadikan sebagai hal ataupun pusat pengumpulan lah. Nak program keusahawanan, nak program berkaitan dengan belia dan sebagainya. Kedua, buat satu kursus ataupun buat open, maknanya mana-mana anak muda yang tak ada kerja, siapa nak bawa Grab ke, bawa Uber ke sebagainya, KBS buat satu program, maknanya bagi pendedah kepada budak ni, bagi satu kursus. Mana-mana belia yang tak ada kerja ni, mari join saya. Kursus Uber, Grab lah sebagainya lah. Okey. Itu saja. Itu saja. Lama saya tunggu, saya ingat dia dan seterusnya. Itu saja. Okey, itu saja yang kita dapat bincangkan pada hari ini, topik pada hari ini. Okay, terima kasih kepada Mio, kepada Khairul Azhar, kepada Ikram, Tuan Ikram, kepada Coach Azhar, Afiq Noh, dan kepada peneman saya di sini. Saya ada ditemani oleh Farhan Mohali dan Rosyaiful. Tanya Farhan. Ada di sini teman sama saya. Mungkin saya agak kekok sebab ini kali kedua saya jadi moderator dan saya rasa mohon maaf terkurang, terlebih saya minta maaf. So saya rasa sampai sini je perbincangan kita pada hari ini. So insyaAllah saya akan ketengahkan apa yang Izzah cakap, apa yang Azhar cakap, apa Mio cakap, Izzah dan Afiq Noh, perkasakan. Saya ingat ayat tu, perkasakan insyaAllah. So apa-apa nanti boleh terus urusan dengan saya atau Afifah. Azhar nanti saya kontak awak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.